Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernahkah kita membuat muhasabah berhubung tahap sembahyang kita hari ini? Setelah kita melakukan ibadat sembahyang berpuluh tahun, apakah kita telah mendapat khusyuk dalam sembahyang? Jika belum, bila lagi? Sembahyang merupakan amalan pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ditakdirkan sembahyang kita sempurna dan benar, mungkin di saat Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hisab, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita perhati akan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sembahyang, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Allah SWT sumpah celaka kepada kita semua yang sembahyang tetapi lalai. Marilah sama-sama kita menilai kualiti sembahyang kita hari ini. Apakah kita semua selamat dari sumpah celaka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sembahyang? Kita seolah-olah menuntung wayang. Rakaat pertama kita ke supermarket dan ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Kemudian kita ke hospital melawat saudara mara yang sedang sakit. Kemudian kita meneruskan tuntunan kita ke workshop untuk melihat kereta yang sedang dibaiki. Kita mungkin seterusnya ke Kuala Lumpur untuk ziarah cucu yang lama tak balik kerana PKP. Jika begini keadaannya, apakah sembahyang kita dikira sebagai khusyuk? Apakah kita tak disumpah celaka kerana melihat wayang dalam sembahyang? Itulah tahap sembahyang kita sehingga hari ini. Cuba sama-sama kita nilai bagaimana keadaan kita ketika kita menghadapi jamuan makan, ketika kita berada bersama sahabat handai, ketika kita berhadapan dengan bos di pejabat. Kita boleh tumpu sepenuhnya segala aktiviti kita bersama manusia. Jika kita dijemput ke istana oleh Raja Manusia, kita akan membuat persiapan yang cukup rapi untuk menghadap Raja Manusia. Tetapi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Raja segala Raja, kita membuat secara ala qada, acuh tak acuh, cincai sangat. Kita boleh buat macam-macam hal ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah kita anggap itu sebagai khusyuk? Ketika sembahyang, kita sebenarnya sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berada dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, kita hilang rasa hormat. Patutkah kita tinggalkan majlis Allah Subhanahu Wa Taala kerana urusan peribadi kita lebih mustahak, lebih penting? Marilah sama-sama kita berhenti sekejap untuk tempoh tak sampai 10 minit untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasai kebesaran dan kehebatan Allah. Tetapkanlah hati untuk kekal dalam sembahyang, kekal menghadap dan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap Allah yang Maha Agung yang telah kurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat. Kita takut dan hormat kepada Raja Manusia, tetapi kita tidak takut dan tidak hormat pada Raja segala Raja.
Kita boleh duduk bersama manusia untuk tempoh yang lama. Tapi kita tak mampu untuk duduk menghadap Allah untuk tempoh yang cukup singkat. Apa yang tak kena dan kita hari ini? Apakah penyakit yang sedang kita alami sehingga kita tak berupaya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tempoh yang cukup singkat? Mungkinkah kita sedang mengalami penyakit sehingga kita tak mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka berusahalah untuk mendapatkan rawatan atau hati kita tauliah seperti binatang hutan yang perlu dijinakkan. Marilah kita sama-sama cuba perbetulkan sembahyang kita untuk kekal dalam sembahyang dalam tempoh yang sekejap. Cuba hayati bahawa kita sedang menghadap Raja segala Raja, Raja yang Maha Agung, Raja yang telah menciptakan kita, Raja yang telah kurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat. Tunjukkanlah rasa hormat dan rasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Secara percuma, udara, air, bumi tempat kita berpijak, kesihatan yang baik. Ingatlah semua nikmat tersebut ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah biadaknya kita ketika kita sedang berada dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat acuh tak acuh, kita buat macam-macam hal yang tidak wajar. Sesuatu yang tak sanggup kita lakukan di hadapan raja manusia. Tapi inilah yang telah dan sedang kita lakukan ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Raja segala raja, sejak dulu sehingga hari ini. Wajarlah kiranya Allah sumpah kita celaka. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sumpah kita celaka kerana kita lalai dalam sembahyang, bukan berarti kita perlu tinggalkan sembahyang. Marahnya Allah kepada kita seumpama marahnya seorang bapa kerana sikap nakal kita. Apa yang perlu kita lakukan ialah memohonkan ampunan Allah di atas segala kelalaian kita dalam sembahyang. Mulai hari ini, marilah sama-sama kita perbaiki sembahyang kita. Sekurang-kurangnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh alam, sebagaimana kita perlakukan kepada raja-raja dunia. Bagi saya, jika kita mampu untuk kekal berada dalam sembahyang, sepanjang tempoh sembahyang, satu tempoh yang cukup singkat, kosong tahap itu sudah memadai bagi kita semua. Semoga kita semua selamat dari sumpahan celaka kerana perlakuan biadab kita ketika kita sedang berhadapan dengan Allah SWT. Harapan saya semoga video kali ini dapat memberi kebaikan serta pengajaran kepada kita semua. Jika pada video kali ini terdapat kelemahan dan kekurangan, semua ampun dan maaf. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.